Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Hey Muaz, pakcik dan makcik kenal tak Ibnu Sina? Ibnu Sina meninggal dunia di Hamadan ketika usia 58 tahun. Saya Ismail. Tahu tak kawan-kawan? Makam Ibnu Sina dikelilingi makam-makam doktor Islam yang lain. Kawan-kawan nak tahu tak? Karya pertama yang dihasilkan oleh Ibnu Sina ialah Al-Majmu'. Saya Hafiz. Kawan-kawan tahu tak? Ibnu Sina merupakan tokoh perubatan Islam terulung. Saya Saad. Mesti kawan-kawan belum tahu lagi kan? Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina telah menjadi doktor diraja. Saya Tasni. Kawan-kawan nak tahu tak? Di barat, Ibnu Sina digelar dengan nama Ibn Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bertemu untuk sekian kalinya dalam rancangan Adik Tullabi. Naam. Ya, kita masih lagi dalam surah Ali Imran. Pada kali ini insya-Allah kita akan membaca ayat yang ke-99. Ayat yang keberapa? 99. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Ya, kita baca surah Ali Imran ayat 99. Siapa yang nak baca tahmid? Tahmid betul. Nampaknya Muaz tidak silap dalam menyebut tahmid, dia sebut alhamdulillah. Jangan ke tahmid pula juga. Okey, silakan Muaz. Yang lain tolong semak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna. Limanya tak panjang. Lima tasudduna an. Lima tasudduna an sabilillahi man aman. Lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghuna iwajan wa antum syuhada. Oh, curi ayam ya? Curi nafas. Okey, ambil daripada man amana. Man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jangan tak. Tak tu macam hamzah. Ta'malun. Semua? Ta'malun. Bacaan yang baik juga. Cuma ada longgar-longgar skrunya. Boleh diketatkan daripada semasa ke semasa. InsyaAllah kita kena ada tanam azam untuk memperbaiki bacaan kita dari semasa ke semasa. Dan kita dengar juga sekali lagi adik kita yang lain. Siapa yang nak baca? Tahlil. La ilaha illallah. Ya Allah, nampaknya Saad tahlil. Silakan Saad. Yang lain, semak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man aman. Lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha Betul? Tabghunaha iwajan. Tabghunaha iwajan wa antum syuhada. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Okey. Pada perkataan syuhada itu, dua ustaz nak tekankan. Pertama, dia ada tanda waqaf. Qaf, lam, alif. Cuba perhatikan. Maknanya waqaf aula. Sebut semua. Waqaf aula. Siapa tahu masuk waqaf aula? Ya, Muhammad. Silakan. Apa jawapannya? Berhenti awal. Berhenti bukan awal. Berhenti lebih aula. Berhenti lebih afdal. Ada berhenti lebih baik. Dan bila kita berhenti dan memilih untuk berhenti di situ, cuba perhatikan apakah hukum ketika mana nak berhenti itu mad wajib muttasil. Ada setengah ulama tajwid dia tak sebut mad wajib muttasil, dia sebut mad muttasil. Okey. Oleh sebab itu kenalah panjang 5 harakat. Bahkan ketika mana waqaf, ulama tajwid kata boleh memanjangkan sehingga 6 harakat. Sehingga berapa harakat? 6 harakat. So janganlah wa antum syuhada itu baru 4 harakat.
Kalau boleh panjangkan sedikit. Ayat yang kita baca tadi masih lagi menceritakan tentang ahlul kitab. Bila sebut tentang ahlul kitab, kita dah tahu sama ada Yahudi ataupun Nasrani. Nak menunjukkan mereka ni dapat pengajaran daripada para anbiya, dah mengetahui perkara yang benar, mana yang tidak benar, mana yang betul, mana yang tidak betul. Bahkan mereka dalam satu ayat yang lain, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini mengenali Rasulullah seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi ramai juga di kalangan mereka, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Banyak di kalangan mereka walaupun dah tahu itu adalah Nabi, menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka mengetahui. Nak menunjukkan apa adik-adik? Bahawa ramai juga di kalangan kita, walaupun dia ahli kitab, walaupun ahli yang berilmu, walaupun dia pandai mengaji dekat tempat-tempat yang tinggi, sama ada di universiti-universiti luar negeri ataupun dalam negeri, nampak berpendidikan tinggi, ada ilmu, tak semestinya dia baik. Maka Islam, dia mengajar tentang Islam, bukan umat Islam. Sebab umat Islam ada yang curi ayam, ada yang makan rasuah jahat. Tapi Islam baik walaupun diamalkan oleh orang non-Muslim. Tajuk kita pada kali ini insya-Allah kita akan simpulkan tentang Allah sentiasa bersama orang yang sabar. Itulah tajuk kita. Ulang. Allah sentiasa bersama orang yang sabar. Sabar ya. Kita akan sambung lagi selepas ini bersama adik-adik dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih kerana tidak ke mana-mana, terus setia bersama kami dan adik-adik di sini dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Okey. Ustaz dah simpulkan tadi bahawa maknanya orang Islam ni dia banyak musuh tau. Bukan dia suka bermusuh, tapi banyak dia punya cabaran, banyak dia punya cobaan. Banyak dia punya apa? Cobaan. Ya. Pertama cobaan dengan diri dia sendiri iaitu melawan syaitan dan hawa nafsu dia sendiri. Kemudian orang-orang yang kafir yang memang memerangi dia. Kemudian dia diperangi juga oleh orang-orang yang munafik yang dengki kepada dia. Nampak musuh dia kiri dan kanan. Itu sebab cabaran bagi orang-orang Islam ni, bila dapat menempuh cabaran itu, dia sabar dengan cabaran itu, balasannya syurga siapa? Allah. Syurga Allah yang sangat nikmat. Oleh sebab itu, Ustaz akan tekankan tentang kesabaran. Sebelum kita nak cerita tentang kesabaran yang kita akan huraikan sebentar lagi, kita kena tengok mehnah, ujian, tribulasi yang berlaku kepada para anbiya, ya. Ada di kalangan para nabi ini adik-adik, mereka dah orang Islam ni, IC dia Islam. Yahudi ni, kononnya ada IC lah, IC Islam, IC kononnya dia beriman, ahli agama samawi. Agama samawi ni disebut semua agama Islam, cuma pengikutnya yang menyelewengkan. Tapi walaupun IC Islam, agamanya Islam, tengok adik-adik, dia cuba nak bunuh dan tidak mengiktiraf Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman. Sehinggalah kalau adik-adik ingat, Tullabi, iaitu ketika mana Rasulullah nak pergi berniaga dengan bapa saudaranya ke Syam, Abu Talib. Ya. Dia dengan saudaranya Abu Talib ke negara Syam. Negara Syam ini Palestin, sebut. Palestin. Jordan. Lubnan. Dan Syria. Empat negara ni dalam bahasa lamanya dan klasiknya disebut negara Syam. Ketika mana daripada Mekah nak menuju ke Syam, Mekah ni dulu dengan Madinah disebut Hijaz. Apa dia? Hijaz. So kalau buka-buka kebetulan buku klasik tuan-tuan, nampak nama Hijaz maknanya Mekah, Madinah lah tu. Dia Saudi Arabia. Tapi kalau nampak negara Syam, negara-negara yang disebutkan tadi. Ketika mana nak berdagang ke Madinah, dibawa oleh pakciknya Abu Talib. Kecil-kecil lagi dah ajar bisnes. Tiba-tiba tengah jalan berjumpa dengan seorang ahli kitab. Padri yang bernama Buhaira. Yang bernama siapa? Buhaira ni nak ceritanya bahawa orang Yahudi ni kenal Nabi seperti mana mereka kenal. Bahkan lebih lagi macam kenal anak-anak mereka. Dia kata, aku rasa ada something wrong rombongan perdagangan ni. Tengok-tengok macam ada tanda kenabian. Sebab apa? Ada awan yang berjalan bersama dengan rombongan tersebut. Sampailah bila dia pergi kepada rombongan tersebut, dia kenal pasti tanda-tanda tertentu. Dia kata, budak ini bukan budak sebarang orang. Cepat bawa lari. Ini jenis Yahudi yang baik, ahli kitab yang baik. Bawa lari balik ke Mekah. Takut-takut nanti ada orang Yahudi yang jahat. Dia akan membunuh budak ini sebelum budak ini menjadi Nabi dan mempunyai pengaruh yang besar di tanah Arab. Nak ceritanya bahawa adik-adik kita ni nampak kena Islam.
Kadang-kadang sifat bukan Islam. Itu sebab Syekh Muhammad Al-Ghazali, Tok Guru kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata ra'aitul Islam fi ghairil muslimin. Aku melihat Islam pada orang bukan Islam. Dan aku melihat wa ra'aitul kufra fil muslimin, dan aku melihat kekufuran kepada orang Islam. Okey, orang Islam apa ciri dia sepatutnya dalam Quran dan Sunnah? Rajin, tak makan rasuah, baik hati, tak berdengki, kuat sembahyang. Betul tak? Betul. Tetapi bila kita tengok Islam akhirnya macam ciri orang kufur. Suka curi ayam bawah rumah orang, menipu, curi duit, makan rasuah. Ini semua adalah contoh-contoh yang kadang-kadang berlaku kepada orang yang baca kitab. Orang yang berilmu ada kalanya. Orang yang telah mengetahui dan orang berpelajaran. Dan ini dirakamkan kat dalam surah Ali Imran dan banyak kat dalam Al-Quran menunjukkan tidak mustahil. Tapi kadang-kadang orang non-Muslim sendiri, sifat dia sifat Islam walaupun dia belum Islam. Contoh sifat-sifat yang baik apa dia? Jujur. Jujur, bagus. Pantas. Tidak. Amanah. Lagi? Suka menolong orang. Suka menolong orang. Tidak menipu. Tidak menipu. Makan janji. Menunaikan janji. Satu lagi. Bersedekah. Apa? Ikhlas. Ikhlas, bagus. Okey, semua benda tu mustahil tak berlaku kepada orang non-Muslim? Mustahil. Tak mustahil. Ada di kalangan mereka yang jujur. Tapi itulah sebenarnya ajaran Islam. Maknanya Allah nak mengajar kepada kita, kita sokong Islam, bukan umat Islam. Takbir. Allahu Akbar. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Oleh sebab itu adik-adik, pertembungan ini berdasarkan ayat yang kita akan sebut ini memang berlaku sepanjang zaman. Maka formula bagi orang-orang yang beriman, formula orang yang nak mengikut Nabi, dia kena sabar. Dia kena apa? Sabar. Sabar ini ada 3 ustaz simpulkan. Pertama, sabar dalam ketaatan. Kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan ketiga, sabar dalam menghadapi bala ataupun musibah yang menimpa dirinya. Pertama, sabar nak taat kepada Allah. Perlu kesabaran tak semayang? No. Perlu. Puasa perlu kesabaran tak menunggu sampai 12 jam? No. Dekat negara orang-orang yang beriklim panas, musim panas, ya Allah, lagilah berbelah-belah jam dia berpuasa sampai hampir 18 jam. Kau bayangkan. Tapi bila sabar, Allah ganjarkan dengan pahala. Dan pahala membawa kepada syurga. Alhamdulillah. Itu sabar dalam ketaatan. Nak jadi baik pun kena sabar. Yang kedua, kena sabar juga dalam meninggalkan perkara maksiat. Macam nak tengok game, main game je, pergi sisi je. Tak nak semayang-semayang. Memang nafsu syahwat kita dekat dengan benda-benda yang seperti ini. Tetapi kena sabar dalam meninggalkan perkara maksiat ataupun dosa. Kerana dosa, Allah murka. Bila Allah murka, masuk neraka. Bila masuk neraka, padan muka. Itu dia sipir dia, adik-adik. Tullabi. Dan yang ketiga, sabar dalam ditimpa musibah. Kalau ada musibah yang kena kata accident, orang tendang, pop, lebam mata, kereta pancit. Begitu juga bisnes tak jadi. Jangan kata, apalah Allah ni. Dalam banyak-banyak anak, kenapa anak aku yang mati dilanggar mak rempit? Seolah-olah dia marah siapa tu? Allah. Dia marah siapa? Allah. Itu kan qada dan qadar, takdir yang telah dituliskan, baik ataupun buruk semuanya baik untuk manusia. Mungkin ada hikmah yang nampak, mungkin ada hikmah yang tidak nampak. Oleh sebab itu, kita kena bersabar dalam 3 konteks ini. Insya-Allah kita akan sambung selepas ini. Dengar pula pesanan atau dalam rancangan Adik Dan Jujur, benar, amanah, disiplin. Dalam Adik dan Al-Quran. sabar adalah sifat-sifat mahmudah. Betul kan, Atuk? Ya, betul. Memang betul. Orang yang benar, orang yang ikhlas, orang yang amanah, itu orang-orang yang memiliki sifat-sifat mahmudah. Terima kasih cucu-cucu Atuk. Selama kita dengar Ustaz Zamri cerita panjang lebar tentang orang-orang Yahudi, tentang orang Nasara, orang kafirin kan? Maka Atuk nak ambil 1 poin saja. Apa dia? Ayat ini nak menceritakan kepada kita tentang larangan Allah. Larangan apa dia? Larang kita jangan sekali-kali kamu menghalang orang nak buat benda baik. Allazina yasudduna an sabilillah. Orang nak buat fisabilillah, berbenda baik, ya. Jangan kita halang. Kalau orang nak buat jahat, Halang. kalau nak buat baik jangan halang. Kalau orang buat jahat, jangan kita buat jahat. Kita kena halang. Kadang-kadang Atuk fikir juga kadang-kadang tu kalau ada cucu-cucu Atuk, dia rempit. Rempit tu baik ke tak baik? Tak. Atuk halang dia. Atuk kata, Mat. Bukan nama sebenar. Mat, jangan rempit, Mat. Bahaya. Tu Atuk nak halang dia. Dia jawab, dia kata, Atuk.
salah kata kalau saya pilih jalan untuk saya mati di jalan lurus betul, kata dia. Apa dia nak mati di lurus jalan apa? Lurus betul. Lurus betul jalan apa? Di highway itulah. Okey, jadi atuk buat cerita ini. Baik, cuba contoh dengar betul. Satu hari, Sayyidina Ali, dia pergi masjid. Dia masuk masjid waktu dekat-dekat nak maghrib. Dekat nak? Maghrib. Itu adalah salah satu waktu di mana Nabi larang orang semayang. Nabi apa? Larang orang semayang. Waktu dekat-dekat nak maghrib tu. Okay. Tiba-tiba bila Ali masuk dalam masjid, dia nampak seorang lelaki semayang. Apa Ali kata? Ali kata, demi Allah, aku yakin inilah waktu yang Nabi larang semayang. Tetapi aku tak berani nak menghalang dia ni semayang. Takut-takut kalau aku dianggap orang menghalang orang nak buat baik. Semayang baik tak? Baik. Boleh halang tak? Tak. Habis Nabi tu jangan semayang waktu ini. Cuba tengok. Cuba, Ali kata, kalau aku kata jangan semayang, seolah-olah aku menghalang orang nak buat baik. Maka kalau kasih inilah atuk pesan cucu atuk, ingat. Kalau ada orang nak buat baik, apa dia benar baik? Banyaklah benar baik. Macam-macam kan? Jangan halang. Jadi atuk buat satu hadis. Hadis kata apa? Kata Nabi kata, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutahunna khairul lahun. Siapa kata? Nabi kita kata. Ya, siapa kata? Nabi kata. Apa maksud dia? Nabi kata, wahai para suami. Jadi cucu atuk belum suami lagi kan? Dah ada isteri belum ni? Belum. Oh, belum lagi. InsyaAllah besok bila cucu atuk dah ada isteri, maka Nabi kata, kalau isteri kita minta, bang, saya nak pergi masjid. Nak larang ke? Nak benar? Nak benar. Nabi kata, jangan kamu menghalang isteri-isteri kamu yang hendak ke masjid. Jadi hari ini kadang-kadang atuk tengoklah. Ada kadang-kadang orang menghalang orang buat baik. Atuk diberitahu ada setengah-setengah suami, isteri dia minta izin nak tutup aurat. Tutup aurat baik ke tidak? Baik. Ada suami tak bagi. Isteri minta nak tutup aurat. Belikan tudung kepala. Dia ambil, dibakarkan tudung kepala tu. Astagfirullahalazim. Dia, jangan pakai tudung. Jangan pakai baju kurung. Jangan pakai kain. Pakai apa? Pakai mini skirt. Mini apa? Skirt. Mini tahu mini skirt apa dia? Skirt lah. Ya, mana itu menghalang orang buat baik. Maka hari ini, dunia hari ini kerana banyak berlaku atuk tengok ada orang dia larang orang jangan buat baik. Tapi bila orang nak buat jahat, dia tak larang pula. Maka hari ini kita bicarakan soal apa? Iaitu kaedah kita, satu konsep kita ialah la yasudduna an sabilillah. Jangan sekali-kali kamu menghalang siapa saja. Sama suami halang isteri, bapa halang anak, ataupun jiran halang jiran. Kalau benar nak buat baik, jangan larang. Bahkan kita perlu galakkan. Betul tak? Betul. Okay. Mudah-mudahan. Ya. Ada soalan tak? Ada soalan? Ya. Kalau orang larang buat orang buat jahat kan, tapi dia tak ikut, nak buat apa? Kalau kita larang buat jahat, kata-kata mak, jangan rempik mak. Betul tak? Kita kata mak, jangan rempik mak. Dia rempik juga. Maka lepaslah kewajipan kita sebagai seorang Islam yang Allah suruh kita menghalang buat jahat. Tiba-tiba dia buat juga. Kita tak berdosa lagi dah. Sama je kita katakan kepada suami. Kalau kita katakanlah suami halang isteri. Dia kata, engkau ni jangan buka aurat, kau tutup aurat. Isteri degil. Ada isteri degil tu, kadang suami suruh tutup aurat. Dia kata, pak aku tak ada suruh tutup aurat tadi. Dia belah lalu kata dia. Suami suruh, akhirnya tak mau ikut juga. Maka suami tadi tak dikira salah. Macam dengan cerita Nabi Lut kan, cerita Nabi Nuh kan, macam mana isteri Nabi Nuh, macam mana isteri Nabi Lut, jahat tak? Jahat. Isteri Nabi Lut jahat tak? Jahat. Isteri Nabi Nuh jahat tak? Jahat. Tapi suami dia tu sudah Nabi. Dia dah ajak, tak mau ikut juga. Apakah Nabi Nuh salah? Tak. Apakah Nabi Lut salah? Tak. Soalan tadi mana kalau kita dah larang dia buat, kita buat juga. Pulanglah. Kalau suruh buat baik, tak nak buat juga. Kita terlepas tanggungjawab sebagai seorang Islam. Yang kewajipan kita apa dia? Suruh orang buat baik, larang orang buat jahat. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah cucu tok sana pun. Ya, insya-Allah. Okey, hingga bertemu lagi di sini akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Sehingga itu, ma'assalamah. Wa ilal liqa.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.